Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wallahu amma ba'd. Allahumma alimna bima yanfa'una wanfa' bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Ya Allah, ajarkan kepada kami ilmu yang bermanfaat kepada kami dan manfaatkanlah ilmu yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersambung lagi perkongsian berkaitan dengan tajuk taubah ataupun taubat. Perkongsian kali ini adalah menjurus kepada 3 perkara asas, iaitu hukum mengulangi ataupun melakukan kembali dosa selepas bertaubat. Perkara kedua ialah pendapat-pendapat berkaitan perkara tersebut, iaitu mengulangi melakukan dosa tadi berserta dalil dan juga hujah. Kemudian pandangan ulama berkaitan penerimaan taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah 3 perkara asas yang menjadi fokus ataupun tumpuan kita dalam perkongsian kali ini, insya-Allah. Baiklah, kita mulakan dengan hukum mereka ataupun sesiapa yang kembali melakukan dosa selepas bertaubat. Ini boleh rujuk dalam buku teks muka surat 55. Dalam buku teks tersebut dia mulakan dengan pendapat Mu'tazilah. Apa Mu'tazilah ataupun pandangan Mu'tazilah berkaitan orang yang kembali melakukan dosa selepas taubat. Tengok di sini, yaral mu'tazilatu annal fi'la zambi ba'da taubati minhu. Ini penting ni. Yang qudut taubata. Ini pendapat Mu'tazilah mengatakan bahawa perbuatan dosa selepas taubat membatalkan taubat. Maknanya menghapuskan taubat yang lalu. Seolah-olah mengatakan bahawa taubat yang lalu itu adalah sia-sia, yang qudut taubata. Fayaudu zambuhu allazi taba minhu bi'audihi ilaihi. Maka apa yang terjadi? Fa tafriq di sini, berikutan dengan itu, kembali dosanya yang ia telah bertaubat sebelum ini dengan kembalinya kelakuan dosa tersebut. Maknanya ketika dia bertaubat tu, dosa dah tak ada, tetapi bila dia melakukan kembali perbuatan yang berdosa tadi, dosa yang lama pun kembali kepada dia. Maknanya taubat yang lalu tu sia-sia. Seolah-olah tidak bertaubatlah. Maka di sini kita dapat lihat bahawa Mu'tazilah mensyaratkan, fa syartu sihhati taubah indahum, syarat sah bagi sesuatu taubat di sisi Mu'tazilah, syarat dia ialah mula di sini, alla yu'awada zamba ba'da taubati. Bahwasanya adalah seseorang itu tidak kembali melakukan dosa selepas taubat. Bahawa tidak kembali melakukan dosa selepas taubat. Jadi berdasarkan perengan ataupun frasa ini ada 3 isi penting berkaitan dengan Mu'tazilah. Yang pertama, Mu'tazilah mengatakan bahawa kelakuan dosa selepas bertaubat membatalkan taubat sebelum ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berulangnya melakukan dosa menyebabkan dosanya lalu kembali juga. Dan yang ketiga, syarat bagi sahnya sesuatu taubat adalah tidak kembali melakukan dosa selepas bertaubat. Alla yu'awida zamba ba'da taubati. Ketiga-tiga isi ini perlu dikeluarkan, dijadikan nota untuk hafalan dan juga ingatan. Dalam isu ini ataupun dalam
perkara ini ada juga pendapat yang kedua, iaitu wa inda sufiyati, ya. Ketika di sisi ulama tasawuf, apa pendapat mereka? Mereka mengatakan mu'awadatu zambi ba'da taubati aqbahu min 70 zamban bila taubati. Kembali melakukan dosa selepas bertaubat merupakan perbuatan yang sangat buruk dan lebih buruk berbanding 70 dosa yang tidak bertaubat. Itu bandingan orang yang kembali melakukan dosa selepas taubat dan 70 dosa tanpa taubat. Mana yang lebih buruk? Maka di sisi sufiah, ahli sufi mengatakan bahawa kembali melakukan dosa selepas taubat adalah lebih buruk berbanding 70 dosa yang tanpa taubat. Jadi kedua-dua pendapat ini, iaitu Mu'tazilah dan juga Sufiah, adalah dhaifani. Kedua-dua pendapat ini adalah pendapat yang dhaif, lemah. Jadi apakah pendapat yang kuat? Oleh kerana kita telah mengetahui dua pendapat yang lalu merupakan pendapat yang dhaif, ya, pendapat yang lemah, sudah tentulah pendapat ahli sunnah ini adalah merupakan pendapat yang lebih sejajar dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala, ya, pendapat yang kuat. Apa pendapat ahli sunnah tersebut? Tengok di sini, ya, dia kata amal ahlu sunnati fayarawna annal auda ila zambi la yanqudu taubah. Ini penting, ya. Ahli sunnah berpendapat bahwasanya kembali melakukan dosa tidak membatalkan ataupun tidak menjejaskan taubat yang lalu. Madama aziman 'inda taubati ala adamil aud. Selama mana, ni seolah-olah syarat lah, ya. Selama mana ketika dia bertaubat, dia berazam tidak akan kembali melakukan perkara tersebut. Mesti ada keazaman tu. Kalau tidak ada keazaman, dia dipanggil israr. Bila israr tu tidak sah taubat. Nanti kita akan lihat, ya. Wa alaihi, iaitu wa ala hazal mabda, atas pandangan ini, iaitu pandangan mengatakan bahawa taubat tidak membatalkan taubat, tidak membatalkan taubat yang lalu. In waqa'a, dia buat isu, ya. Sekiranya seseorang itu melakukan dosa marratan ukhra, kali seterusnya, ya, buat lagi. Apa yang perlu buat, seseorang itu perlu buat ialah ayyujaddida taubatan ukhra. Yang perlu dia buat ialah memperbaharui, melakukan taubat semula. Wahakaza, dan begitulah seterusnya. Melakukan salah, taubat. Melakukan salah lagi, taubat. Itulah seterusnya, ya. Kerana ahli sunnah berpegang bahawa sesuatu taubat itu tidak membatalkan taubat yang lalu. Fala yadurru, perbuatan itu tidak menjejaskan ataupun tidak memberi mudarat illal israr 'alal ma'asi. Perbuatan sentiasa bertaubat, ya. Setiap kali berdosa bertaubat. Setiap kali berdosa bertaubat itu tidak terjejas, tidak memberi apa-apa mudarat, melainkan dia tidak ada keazaman, ya. Bila tidak ada keazaman, itulah nama dia israr. Israr melakukan maksiat, ya. Sentiasa melakukan maksiat, ya. Itu tak boleh, ya. Itu memudaratkan. Tetapi kalau dia berazam tak mau melakukan kemaksiatan, tiba-tiba dia lakukan semula lepas tu, maka apa yang perlu dia buat ialah bertaubat semula. Itu saja pendapat ahli sunnah, ya. Jadi ahli sunnah mengatakan bahawa yang pertama perlu kita ingat, dosa
kembali melakukan dosa itu la yanqudu taubah. Dia tidak membatalkan taubat yang lalu. Tapi dengan syarat ketika dia bertaubat kali kedua tu dengan syarat dia memang berazam pada taubat yang pertama dulu, dia tidak mahu melakukan dosa semula, ulang dosa. Begitu juga pada taubat yang kedua, mesti ada keazaman. Sekiranya tidak ada keazaman, maka itulah yang dinamakan israr. Tidak. Israr itu makna sentiasa berada dalam dosa. Itu tak boleh. Tidak sah taubat. Itu pendapat ahli sunnah. Apa dalil yang dipegang oleh ahli sunnah? Dalil yang dipegang oleh ahli sunnah wal jamaah ialah berdasarkan Al-Quran dan juga hadis. Kita tengok apakah daripada Al-Quran. Wastadalla ahlu sunnati. Ahli sunnah berdalil ala ma zahabu ilaihi bi ba'dil adillah minha. Berdasarkan firman Allah Ta'ala di antaranya Inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ayat ni jelas menunjukkan Allah kasih kepada orang yang sentiasa bertaubat. Tawwabin. Mubalaghah tu berulang-ulang kali bertaubat. Jadi itu menunjukkan bahawa taubat taubat yang terkini taubat yang lalu tidak terbatal dengan dosa yang dilakukan. Kena bertaubat bertaubat itu nama dia tawwabin. Begitu juga Allah wa yuhibbul mutatahhirin, Allah suka orang yang menyucikan diri. Wa humul ladzi yatubuna kullama aznabu. Keadaan orang yang sentiasa bertaubat tadi selama mana dia melakukan dosa, setiap kali dia melakukan dosa, itulah merupakan sifat orang yang beriman. Seperti mana Allah berfirman, fi wasfil mu'minin walladzina iza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Di sini Allah cerita bahawa bagaimana sifat orang yang beriman apabila dia melakukan sesuatu kekejian, fahisyah ataupun menzalimi dirinya. Maka apa yang lakukan? Fastaghfaru. Mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga walam yusirru. Ini syarat tadi yang kita dah baca sebelum ni, iaitu syarat dia tidak israr, sentiasa. Walam yusirru ala ma fa'alu, dengan syarat tidak sentiasa melakukan perkara yang maksiat tersebut. Macam mana nak putuskan kesentiasaan tu? Mesti ketika bertaubat tu kita kena azam tidak melakukan lagi perbuatan tersebut. Begitu juga dalil daripada hadis menguatkan pendapat ahli sunnah. Rasulullah SAW bersumpah, wallazi nafsi biyadi, demi diriku yang berada di genggaman Allah ataupun dalam kekuasaan Allah, sekiranya kamu tidak berdosa, tidak melakukan dosa, nescaya Allah akan hapuskan kamu. Mana Allah akan lenyapkan kamu dan Allah datangkan dengan satu kaum yang mereka itu melakukan dosa dan mereka bertaubat kepada Allah, lantas Allah menerima taubat mereka. Ini menunjukkan bahawa sebenarnya melakukan dosa oleh seseorang manusia itu adalah merupakan perkara yang lumrah, lumrah. Tetapi bagaimana kita nak menghadapi situasi melakukan dosa itu? Tidak mesti bertaubat kepada Allah, dan memang Allah suka hambanya sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bertaubat daripada dosa itu merupakan salah satu ciri orang yang beriman. Ini menunjukkan bahawa pendapat ahli sunnah adalah merupakan pendapat yang kuat, yang sejajar
dengan nas Al-Quran dan juga hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya kita pergi ke tajuk Ara'ul Ulama fi Qabulit Taubati. Di sini ada 3 pendapat ulama dalam isu penerimaan taubah. Dalam isu penerimaan taubat. Iaitu yang pertama ahli sunnah. Ahli sunnah mengatakan bahawa innallaha yatafaddalu biqabulit taubati iza istajma'atis syara'ituha. Ahli sunnah mengatakan bahawa Allah akan mengurniakan dengan menerima taubat apabila cukup syarat-syarat taubat. Dengan kurniaannya, yatafaddalu, dengan kurniaan Allah, Allah akan menerima taubat dengan syarat cukup syarat-syarat yang telah kita ketahui pada permulaan perkongsian kita yang lalu. Itu pendapat ahli sunnah. Kemudian pendapat yang kedua yang dipegang oleh Imam Haramain wa Abu Bakar Al-Baqilani, ya. Mereka mengatakan bahawa kedua-duanya ulama ni mengatakan bahawa taubah anna taubata mu'allaqatun bil masyiah. Taubat itu adalah berkait dengan kehendak Allah, ya, tergantung dengan kehendak Allah. Ini beza, ya. Maknanya Imam Haramain dan Abu Bakar Al-Baqilani ini penerimaan taubat itu adalah tertakluk kepada kehendak Allah Ta'ala sahaja. Sekalipun cukup syarat ke tak cukup syarat ke, dia tidak mengambil kira perkara tersebut, ya. Yang menjadi tumpuan dalam taubat pada pandangan Imam Haramain dan Abu Bakar Al-Baqilani ialah kehendak Allah. Kalau Allah nak terima, Allah terima. Kalau Allah tidak mengkehendaki untuk terima, maka tidak diterima. Kemudian pendapat yang ketiga ialah Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan bahawa wajib, tu ambil perhatian tu, ya, wajib ke atas Allah untuk menerima taubah, ya. Yajibu 'ala Allah ay yaqbala taubata ibadih in tabu wa kanat taubatuhum mustajmi'atan lisyurut. Mana kalau Mu'tazilah kata, kalau mereka bertaubat, ada 2 syarat ni, dan juga cukup syarat-syarat yang lain, Allah wajib menerima taubat mereka. Ya, itu pendapat Mu'tazilah. Cuba bezakan di antara 3 pendapat ini, ya. Kemudian kita lihat apakah dalil yang dipegang oleh ahli sunnah yang mengatakan bahawa Allah dengan kurniaannya bukan wajib, ya. Apabila cukup syarat, Allah boleh menerima taubat seseorang hamba, ya. Bukan mewajibkan. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, innamat taubatu 'ala Allah lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin thumma yatubuna min qarib fa ulaika yatubullahu 'alaihim. Ya, Allah menyebut dalam Al-Quran bahawa Allah akan menerima taubat. Begitu juga ayat yang kedua dalam buku teks tu, kamu boleh tengok seperti mana dalam paparan ni. Wa huwallazi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at wa ya'lamu ma taf'alun. Berdasarkan ayat ini menunjukkan bahawa Allah berjanji untuk menerima taubat hamba-hambanya, dan janji Allah itu sudah tentu tidak dimungkiri, ya. Kemudian ada berkaitan dengan taubat orang kafir pula, macam mana, ya. Waqad ajma'u, para ulama semua ni, tak kira ahli sunnah ke, Mu'tazilah ke dan sebagainya,
bersepakat bahawa anna taubatal kafiri maqbulatun bimasyiatillah. Semua ulama berpendapat ataupun sepakat bahawasanya taubat orang yang kafir diterima dengan sebab bimasyiatillah, dengan sebab kehendak Allah. Ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, Qul lillazina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf. Ini kelebihan bagi orang-orang yang kafir, yang kembali beriman. Dinyatakan dalam Al-Quran, Allah akan mengampuni apa yang telah lalu daripada dosa-dosa mereka. Ini menunjukkan bahawa orang yang kafir, taubat mereka adalah dengan secara bitarkihil kufra, dengan meninggalkan kekafiran mereka, wa biimanihi, dan dengan sebab keimanan mereka. Ini dua syarat bagi orang kafir, ya. Untuk diterima keampunannya, diterima taubat mereka ialah yang pertama meninggalkan kekafiran, yang kedua beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kesimpulan juga kita boleh tengok dalam muka surat 57, wa hadza yu'ayyidu ra'yal Asy'ari. Jadi perbincangan tadi yang mengatakan bahawa para ulama sepakat semua bahawa orang kafir diterima taubat dia dengan kehendak Allah. Ini adalah menguatkan pendapat Asy'ari. Hadza yu'ayyidu ra'yal Asy'ari. Kerana Al-Asy'ari, pendapat Abu Hasan Al-Asy'ari, dia kata tidak ada beza di antara kafir wa bainal mu'minil 'asi fi qabulit taubah. Tidak ada beza di antara orang kafir dan orang beriman yang bermaksiat dalam menerima taubah. Bahkan al-'asi aula bil qabul. Dari sudut keutamaannya, mana yang lebih utama ataupun lebih perlu diterima taubat, sudah tentulah al-'asi. Aula biqabul iza tahaqqaqat syurutuha, apabila telah sempurna syarat-syaratnya, iaitu syarat-syarat taubat. Mana kalau kita nak bandingkan di antara orang kafir dan orang beriman yang bermaksiat, sudah tentu orang beriman yang bermaksiat ini lebih utama, diterima taubatnya apabila cukup syaratnya, sebab mereka dah memang beriman. Jadi di sini menguatkan lagi pendapat Asy'ari yang mengatakan bahawa tidak ada beza dalam penerimaan taubat di antara orang yang kafir dan juga orang yang beriman yang menderhaka. Wallahu a'lam. Itulah pembahasan berkaitan dengan taubat yang ada saya bagi kepada dua bahagian, dan akan datang kita akan terus kepada tajuk al-imanu bil arsh wal kursi wal kalam wal lauhil mahfuz, ya, insya-Allah. Semoga perkongsian ini bermanfaat untuk semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.